Alright. Jadi Ah, yang ni pun berita panas ya. Berita panas in the past 24 hours buat orang panas je. Sony Pictures telah mengumumkan bahawa mereka bakal memerah franchise Spider-Verse sampai kering kontang dengan pengumuman filem watak picisan El Muerto yang hanya pernah tampil di dalam 3 komik di Marvel Comics setakat ini, iaitu Friendly Neighborhood Spider-Man No. 6 yang diterbitkan pada bulan Mei 2006, kemudian Friendly Neighborhood Spider-Man No. 7 yang diterbitkan pada bulan Jun 2006, serta Civil War Battle Damage Report No. 1 yang diterbitkan pada Mei 2007. Kalau korang nak menang swag bag daripada Disney Plus Hotstar ini, all the Google Form details dan juga peraturan ada di dalam video description kami di YouTube. Korang boleh dapat satu Moon Knight canvas bag, korang akan dapat satu hoodie Moon Knight, dan juga korang akan dapat phone holder. Kita akan announcekan 5 pemenang untuk swag bag ini pada hari Khamis 12 hari bulan Mei, sesi bedah bagi Moon Knight Season 1 Episode 6. Untuk penonton di rumah yang tidak arif, sedikit sinopsis ya. Known as Juan Carlos Estrada Sanchez in the comic books, El Muerto is a wrestler whose powers are handed down by ancestry in the form of a mask that gives him superhuman strength. In Friendly Neighborhood Spider-Man No. 6, El Muerto tangled in the ring with Spider-Man, where they eventually team up to take on the villainous El Dorado. The El Muerto film will portray an anti-hero on the verge of inheriting his father's power. Jadi, filem El Muerto yang dijayakan oleh artis Bad Bunny bakal disiarkan di pawagam seluruh Malaysia mulai 12 Januari 2024. Apakah pendapat anda tentang tindakan nekat Sony Pictures ini yang rela mengadaptasikan watak Marvel Comics tak popular langsung dan hanya beraksi di dalam 3 isu Marvel Comics setakat ini? sejarah Spider-Man dengan professional wrestling ni, dia bermula daripada dia punya origin yang macam masa mula-mula dia dapat power, dia nak buat duit, dia kata why don't I become a wrestler. So dia pergi wrestling, dan dia punya wrestler yang dia wrestler tu, kalau dalam movie tu nama dia Bonesaw, dimainkan oleh mendiang Randy Savage, tapi dalam komik nama dia Crusher Hogan. So dia first match dia menang, and Spider-Man kena tipu dengan promoter, kata tak dapat duit, and then macam orang curi duit, dia pun kata it's not my problem, it's and then that pencuri tu end up bunuh Aquaman. So benda ni lah datang segala-galanya, with great power comes responsibility. Lepas tu, kalau sesiapa pernah tengok dekat YouTube, ada satu movie asal daripada Turki tahun 70-an something, nama dia Three Death Adam, yang dia ciplak karakter-karakter Marvel. Dia satu filem yang macam ada 3 watak Captain America, Santo, which is luchador yang teramat famous di Mexico, yang pakai topeng warna putih, dan dia letak Spider-Man sebagai villain dalam cerita tu. Tapi semua cerita ni tak ada berkaitan dengan komik apa semua, it's just macam karakter yang dia ciplak dan dia buat movie. So itulah berkaitan dia dengan Spider-Man dengan luchador ni. Kau tak perlu buat benda ni. Kau dah nak buat Spider-Verse yang 240 Spider-Man, which maybe kita akan termuntah dengan Spider-Man buat berbagai-bagai suit yang kita nak beli downloadable content dekat PS5 nanti. Tu seperti yang macam the last week lah aku kata, pick a better IP dalam ni. So why not macam kau fokus yang idea aku live action tu 2099, Miguel O'Hara tu, lagi macam kau boleh buat banyak daripada kau ambil obscure karakter ni, and kau rasa kau creative enough untuk buat something yang macam enjoyable. Kalau kau nak buat cerita pasal luchadors ni, kau adapt terus lah. Santo pakai topeng putih ke semua, kau ambil Rey Mysterio berlakon ke Sin Cara ke,
aku macam suka kalau kau apa nak ambil, okay, kau nak apa a superhero that is also a professional wrestler or a luchador, apa lucha underground apa semua, macam aku rasa cerita tu apa that concept can be easily be done because macam kau tak perlu explain kenapa dia pakai topeng because he's a professional wrestler. Tapi macam if you just nak ambil dari apa nak jadikan dia berkaitan dengan Spider-Man, tahulah. So kau nak ambil this character, siapa nak jadi villain? Another orang yang ada mask yang apa jahat lah. Nama dia El Dorado. Dia to gain the powers of El Muerto, dia kena kalahkan El Dorado. That okay. Is the two issue of the comics is about that. Dia tak nak terima legacy El Muerto. It's daripada grandpa kepada ayah, so it's soon to be him. Betul dia kata, aku tak nak, wrestling sucks, who the fuck suka wrestling. Lepas tu tiba-tiba ayah dia sacrifice himself dekat El Dorado, so he has 1 year to train to defeat El Dorado that killed his father. So dia decide dia nak unmaskkan Spider-Man, so dia bekerjasama dengan J. Jonah Jameson. Dia orang ada ring match, dia nyaris kalahkan Spider-Man. Tiba-tiba Spider-Man boleh poison dia, lepas tu dia masuk hospital, dia okay daripada poison, dan Spider-Man menolong dia. Cerita ni memang convoluted as fuck tu. Dan dia dengan Spider-Man work together untuk kalahkan El Dorado. Tapi dalam filem, dalam dunia Sony ni tak ada Spider-Man. So macam mana sekarang? Macam mana? So kau nak watak hero kau ada nama yang bermaksud kematian. El Muerto. Muerto means death kan? Yes, betul. It's just a bad idea lah. Kalau kau fikir logically lah, if you think about it, kalau kau nak sangat Latino character, the Scorpion is a Latino character. Kita dah tengok dalam Spider-Man Homecoming, tak ada follow up, what the fuck. Tarantula is a Latino character. Miguel O'Hara, Spider-Man 2099 is a Latino character. Latin Irish. Latin Irish lagi. Kenapa kau boleh ambil obscure character from fucking 2006 that nobody fucking cares about, has only appeared in 3 issues? What the fuck? Kalau aku nak bagi pendapat, first of all aku kena pujilah bukan kata ketebalan muka. Bagi aku macam spirit Sony ni, dia memang kalau ada IP kan, dia nak guna IP tu, dia nak buat semua benda. That spirit is good. You want to fully utilize all your IP. Tak semestinya Spider-Man, tapi benda-benda lain juga. Bukan macam Fox dia ambil benda-benda, lepas tu dia jadi apa kan, lagi teruk lah. Cuma Sony ni dia bold. Kita buat ni. Tapi kita tak buat Spider-Man sebab we suck with adapting Spider-Man. But when you want to adapt other thing also, it becomes suck. I don't know why. Venom is okay for the masses market, tapi for fan mungkin akan marah. Tapi Mobius kau pakai tak? Oh Allah, susah pula ni. First of all, aku rasa lah kita mula-mula in first punya reaction, kita puji Sony sebab dia berani buat kan. And then juga kita tak boleh cakap tak boleh nak buat, because James Gunn dia boleh ambil obscure punya karakter Guardian of the Galaxy, sampai kan macam Nick cakap, macam sekarang Nick cakap Muerto ni siapa, aku rasa mesti ada certain orang macam aku siapa Star-Lord, lepas tu setiap menganjing lagi dalam filem tu Star-Lord, who? Baru otak aku pun tak kenal siapa Star-Lord. So tapi dia lupa dah James Gunn yang siapa yang akan ambil helmet untuk helm dia punya projek. Kalau James Gunn lain cerita lah, sebab dia boleh buat jadi benda biasa jadi emas. Tapi adakah dia boleh buat karakter-karakter yang jadi emas? Aku rasa banyak benda-benda yang kekangan sebab first of all dia ambil villain. Bila kau ambil villain, siapa nak jadi kau punya villain? Itu satu. And then Spider-Man is not in the picture. Kalau Spider-Man in the picture, dia bolehlah kau buat cerita tu pasal villain je, macam mana dia nak defeat Spider-Man ke, dia nak dia hati hero ke. But now tak ada. So kau macam ambil benda just macam kau nak, bukan sebab kau nak buat tau. Kau ambil the IP bukan sebab kau nak buat. Kau ambil sebab nak cukup syarat, ataupun kau rasa mungkin boleh buat. And then okay, let's say kau ada niat nak buat benda betul. Kau nak ambil semua IP kan. Lepas tu kau nak lantik orang salah. Kenapa kau lantik orang yang tulis Power Ranger? Kenapa kau lantik orang yang tulis jenis. Kau lantik lah, maybe kau lantik lah James Gunn ke, biar dia buat untuk Sony pula. Kau lantik lah James Gunn cadangkan orang ni buat apa. Kau tanya orang-orang pakar. Ni kau tak tanya, kau ingat kau bagus sangat. I mean I'm telling this because we love Spider-Man. Lepas tu kau buat macam ni, nampak lagi sedih kita orang tengok. Mobius pun sedih. Venom mungkin dah okay, masses dah suka kan, macam-macam. Tapi lepas tu bila sampai ke MCU, kau letak simbiot dia, Venom tu tak lawan. Aku macam bodohnya. Lepas tu kau tease dalam Mobius trailer,
Michael Keaton cakap macam ada macam-macam Daily Planet lah apa-apa, lepas tu tak ada dalam movie. Lagi orang marah. So now El Muerto cerita dia, aku rasa professional wrestler ke. Dia wrestler, kita tengok cerita wrestler, bukan cerita Spider-Man. And the best part nanti kau tengok lah. Nanti end credit kan, jumpa orang, okay kita nak bunuh Spider-Man. Okay, masuk. Oh sudah bro, tak ada kena mengena. So in my opinion, aku tengok juga pelakon yang melakonkan dia pun nampak bukan professional wrestler. So Sony ni nak apa? Kau main nak tick ke? Representation dah, ambil pada karakter dah, nak execution tick jugalah. Engkau ada director, ada writer ni, cukup masuk sumbat buat. Lepas tu fikir kenapa kita tak dapat buat office Lepas tu tak apa, kita buat lagi banyak karakter untuk cover. Craven lepas ni. I don't know what Sony is thinking, but I hope they realise dia orang punya ni lah. But we see tengok. Kat ni director dengan writer tak tahu siapa lagi kan? Tidak diumumkan lagi, hanya actor saja setakat ini. Actor dulu kau pilih. Memang korang nak representatif lah dulu sebenarnya. Kroni korang masuk representatif lah, kau nak tick dulu, bukan sebab nak cerita. So aku sedih lah. Aku harap Sony, maybe Kevin Feige sekarang tengah bertepuk tangan, dia tunggu masa je nonton kau ni masuk. Kita nak beli balik Sony ni, tunggu masa. Soalan pertama daripada Wan Faris yang bertanya, mana nak dapat komik Spider-Verse ni, trade paperback ni. So yang ni aku beli dekat Kinokuniya Singapore. Aku rasa dekat Last Comic Shop di Atria, Damansara pun ada, Damansara utama. And kalau kau cuba dekat Kinokuniya KL pun ada juga. You should definitely get it. This is awesome. It's like beratus-ratus page of just You can also order from book depository. Book depository boleh juga, tapi dia ambil masa 3 bulan untuk ship ke Malaysia. And kadang-kadang condition kau hancur. So yang paling afdol kau pergi The Last Comic Shop ataupun kau pergi ke Kinokuniya KL. Kalau dah dua-dua tu tak ada, baru kau cuba dekat Book Depository UK. Panelist familiar ke dengan Bad Bunny? Sorry, uncle dah tua. Maybe performance dia masa WrestleMania tahun lepas menarik perhatian Sony, nak bawa dia jadi El Muerto. Maybe terlalu hipster lah. Terlalu penyanyi Dia penyanyi, dia Latin punya urban artist. Dia lelaki perempuan. Bad Bunny saya ingat perempuannya. Dia lelaki bro, dia lelaki. Okay, tak apalah. Tapi yalah, bila aku tengok keratan Variety.com tu tunjuk Bad Bunny, pada aku boleh ke Mamat tu backup nak jadi wrestler ni? Bad Bunny tu nampak macam kurus kelengking ni. Ini macam tu lah aku cakap. Aku rasa ni macam kroni. Sebab dia pilih pelakon dulu, lepas tu kau nak biasakan pelakon tu baru kau nak buat cerita dah. So dah salah. Macam Kevin Feige, dia letak lu orang dia punya nama-nama baru nak pilih pelakon. So bagi aku macam Sony want to do just for macam ni lah. Venom mungkin dia pilih pelakon dulu, Tom Hardy. Morbius kita ambil Jared Leto. So kau pilih pelakon dulu before kau nak letak watak tu. So aku rasa niat dah macam salah lah. You just want to yalah macam he's neither macam a good actor yang boleh portray that character well, or macam somebody from Lucha Underground yang memang wrestler. Dia basically dia nak tangkap the Gen Z audience yang kenal Bad Bunny ni sebagai seorang artis lah. I mean, I'm Gen X, I don't know who the fuck Bad Bunny is. So Nick, kalau aku nak masukkan aku punya pendapat lah. Okay, dia nak tangkap orang Gen Z atau golongan-golongan yang woke ataupun bukan minority yang budak baru ni kan. Tapi budak baru ni, kalau kau tahu dia orang cater to them, tapi tak nampak profit datang balik tau. Contoh macam cakap Star Wars kan, dia nak cater to that, tapi dia orang tak beli merchandise, dia orang tak ni. Dia orang just cakap kat Twitter je, faham? Bagus representation, hashtag itu macam for the win. Fuck you. Dia lepas tu apa yang korang dapat balik? Apa dapat pelanggan balik? Kalau aku jadi investor, aku kata okay tak apa, kau buat, aku tarik duit aku dulu. Buatlah. Aku tarik duit aku dulu, buat. Lepas tu aku invest kat Warner Brothers tu, Alif Syukri. Itulah pentingnya golongan macam kita ni, sebab kita yang actually ada duit nak beli merchandise, nak geek everything yang support, apa semua. Yang support. Yang betul-betul support. BBNU macam apa limited. And then satu lagi aku rasa sedih sebab okay, we are generation yang zaman dulu masih kecil-kecil tak ada duit kan. Now bila kita dah dia orang buat in pertengahan dia orang buat cerita best kan yang tak ada work apa-apa, lepas tu kita ada duit, kita boleh spend, kita boleh beli komik apa semua. So what this all franchisee need to do is to build this kind of community back, so dia orang dapat invest tu untuk 10 tahun akan datang. Marvel did it very well now. Aku tak tahu lah sekarang nak jadi buat apa, tapi dia dah buat well, orang dah tahu Iron Man apa semua.
Tapi franchise-franchise yang lain, aku tengok macam diorang tak faham. Is it because diorang dah diagendakan macam ni sampaikan orang takut? So tak bagus lah for business. Maybe in the long run. Macam sekarang kau tengok Disney punya saham menjunam, Netflix punya saham menjunam just because of this agenda. And one more thing, kalau aku nak bagi tahu kepada pemegang saham atau investor Disney dan Netflix lah, diorang yang buat agenda ni, diorang tak rugi. Saham diorang mungkin sikit je. Korang yang rugi. So sebab tu korang jual stok korang. So kalau korang board of director ni, kalau boleh sound diorang, orang-orang yang bukan nak kata buat agenda atau apalah, yang menyusahkan korang buat bisnes, baik korang tenang keluar lah. Orang-orang macam ni akan menjahanamkan company. Semua company ada orang macam ni memang jahanam. Aku bercakap dari segi business tu, no point of view. Kalau ada staff-staff sesiapa Disney ke luar negara ke apa, nanti korang kena faham, kalau Disney bankrupt, korang pun tak ada kerja. Remember that? Aku bagi cakap logik lah. Tu je. Daripada orang-orang yang woke pula, maybe fikir rasional sikit lah. Janganlah show kat orang punya tu. Kau kena buat cara kasih sayang. Tak apa, 12 saat ni kita potong, kita letak kat YouTube. Nak tengok, pergilah link ni, saya bagi, nak mesej saya. Pelan-pelan dulu, pelan-pelan. Kalau tak ada Spider-Man dalam Sony Spider-Man Universe, El Muerto nak lawan siapa? John Cena. Dia punya two issue storyline ni teramat berkait dengan Spider-Man. So kalau Spider-Man tak wujud dalam Venomverse ataupun Sonyverse ni, I think this movie is just gonna suck lah. This movie is just gonna fail lah, bro. Seriously lah, tak masuk otak. But I think bila segi balik, kalau Spider-Man ada tak sepasal, then that maybe can save El Muerto punya cerita lah. Kalau ada Spider-Man, maybe Tom Holland termasuk ke. Orang akan lebih nak tengok Spider-Man daripada nak tengok El Muerto. Kau faham tak? Tapi tak apa. I mean, kalau Spider-Man tu masuk dan lepas tu cerita tu bagus pasal El Muerto, dan aku rasa mungkin boleh jadi. Ini komen paling win malam ini oleh Amirul Farhan. Sony's upcoming movie selepas El Muerto ialah tentang makcik kantin di Midtown High School. Baik. Kalau dalam Spider-Man Unlimited, cleaner dekat Midtown High School tu Stanley. Okey. Buat pasal. Yang tu aku rela tengok. Amirul Farhan ni sebenarnya dia bagi hint yang Mizi boleh pandai Mizi dapat tangkap. Aku tak tahu pasal ni. Aku rasa betul tu. So dia cakap pasal Stanley ni Amirul. Bagus. Hasil jualan semua merchandise Spider-Man dapat dekat Disney ke? I think it's a 50-50 split pada Disney dan Sony. So it won't just go to Disney 100%. Kalau tak silap, merchandise pergi kat Marvel. Kalau mainan apa semua pergi kat Marvel. Kalau cinema kat TV Sony. series pergi dekat Sony. Tapi kalau movie Sony, pergi kat Sony, movie. Kalau Venom punya mainan pergi dekat Disney, Marvel. Venom yang ada labah-labah ke Venom yang kosong? Tak, Venom ni lah, Venom Sony lah. Venom Sony yang kosong lah. Probably tu pergi Sony lah sebab that's Sony punya Venom. Kalau Venom yang ada labah-labah kat tengah tu is Marvel punya Venom. I think dia balik lah sebab tak silap aku dengan Fox agreement lain tau. Fox is like betul-betul toy semua Marvel. Dengan komik pun Marvel juga. But I think with Sony, I think Sony dia extend lebih sikit. Sebab dia yang first yang kena beli kan. Sony ni bijak sikit lah. Fox ni macam kau ambil tak apa, boleh. Tapi itulah dia ada demarcation dia. That's why macam masa Disney Channel tu dia boleh buat cerita Spider-Man. Dia boleh buat kartun TV Spider-Man tapi tak boleh buat movie Spider-Man. Pening sial. Pening. Dulu Marvel kan tamak kan. Banyak sangat print komik. Lepas tu dia jual karakter. Aduh. Alright, seterusnya Nozani. Nozani bertanya, bolehkah trailer-trailer dekat CinemaCon ini keluar dekat YouTube? Tidak. CinemaCon is exclusively hanyalah untuk owners of Pawagam di seluruh Malaysia, di seluruh dunia. Jadi diorang dapat first look 6 bulan sebelum kita ataupun 3 bulan sebelum kita. Jaranglah trailer-trailer yang dipertontonkan kepada orang yang cinema punya owner ni keluar dekat YouTube. Selalunya keluar like at least 2 bulan atau 3 bulan kemudian. Contohnya The Last CinemaCon was dalam bulan Oktober ke September, aku tak ingat. Dan diorang dah cakap tentang trailer Top Gun Maverick dengan trailer James Bond. Eventually kita hanya dapat around Christmas ke bulan February baru kita dapat the same shit that they saw in Las Vegas around bulan September Oktober. So it's gonna take time. CinemaCon boleh tengok live ke? Tidak. CinemaCon komik. only
Comic-Con. Dia salah cakap. CinemaCon is by invite only dan hanya beberapa jurnalis ataupun website yang diajak, contohnya macam John Campea Show, Screen Run, Eric Davis daripada Fandango.com. So hanya Grace beberapa Randolph literati yang dapat pergi. Grace Randolph tak ada. Venom 3 baru diumumkan. There's nothing about the plot, there's nothing about the director, so there's nothing to comment about for now. So that's why kita orang tak includekan dalam berita hari. Aku nak komen Venom 3 ni boleh buat duit. Tu je benda sebab Tom Hardy. Tak nak hancur tu. Venom tu hancur, lebur. Dia bunuh Carnage tu je. Kenapa kau bunuh Carnage? Tak payah Kenapa? buat. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada Buzzpop TV. Untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.